Okay, I start the screen sharing, Azman. Yeah. So Dr. Leo, can you make it full screen? Yes. Okay, now full screen. Yeah, okay, can.
I think we should start lah, Doktor. Yes, why not? Okay. Sure. Okay. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua penonton. So pada petang ni kita akan teruskan dengan sesi kedua ACE Workshop, iaitu penulisan cerpen. Sebelum kita start, saya nak jemput Dr. Liu Admin untuk memperkenalkan Minds dan juga Art and Creativity Contest lah. Dipersilakan Dr. Liu. Okay, thank you, Azman. First of all, welcome everybody. I'm very pleased to be invited by Minds to be the host for this session this afternoon, starting from 2 until 4 o'clock. It's 2 hours. But before we invite our speaker, Puan Salina, allow me to explain a little bit about what is Minds and what's ACE, since we are the organizer of this ACE. Now, Minds is the NGO, it's a non-government organization. It's founded in 1986. It's been around for a long time. In other words, it is the largest body in Malaysia. We represent individuals, universities, and many companies, all of whom are pursuing excellence in invention, in creativity, innovation, research and development, and industrial design. So as you can see, one of the key areas that we are very interested in is in terms of creativity. That's where our ACE comes in today. Now, let me just say a few major activities that Minds holds. Our biggest activity every year is the ITEX, which is the International Technology and Invention Exhibition. We have already held 31 editions every year continuously without fail. Even last year, due to COVID-19, for the first time, we held an exhibition online. It was a virtual exhibition of inventions from all over the world. In the past many years, we have almost 1,000 inventions, all brought to KL from more than 20 countries around the world. So this year again, in 2021, we'll be holding another edition of ITEX. So that's the main activity. So in conjunction with ITEX, which is the International for Adults, we also concurrently organize the Malaysian Young Inventors Exhibition, the Asian Young Inventors Exhibition, and the world. In other words, we believe that even young people can invent. It's not just the adults and scientists and researchers. That was ITEX. Now, this year also, we are also having another edition of a conference on contributions to the nation by our women scientists. We have a lot of scientists in Malaysia. Many of them are women, and every year they contribute a lot to our national development. Sometimes it's not just to Malaysia, but to the world. So this is something that we organize again online on 6th of March. And that's our Tan Sri Augustine Ong, who is the founder president of Minds. And also this year, for information, for the past, I think a few times a day, we also hold what we call the Nobel Forum, as in the word Nobel, in the Nobel Prize. We have not had a single Nobel Prize winner from Malaysia yet in science and other fields. However, we still would like to inspire our young people to excel in all fields, in science, in literature, in everything. So Minds also organized this forum. This year, again, it is online. We invite well-known speakers, well-known scientists, well-known people to come and give a talk like today, so that we will be inspired to excel at the world level. And now, this is what we are about today. And just to give a little bit of background, ACE is short for the Arts and Creativity Exhibition. Minds does not just focus on the hardcore science invention. For us, creativity across arts and science and the creative field, drawing, language, and all that. So we have decided also to organize this ACE event. And for this year, as you can see there, the theme is Facing a New World, menghadapi dunia yang baru. And the competition is open until 14th of March. So before we invite, in fact, I think there are already some people taking part. For today, starting this morning at 10 and now at 2, we are giving a webinar to start off this project this year
by inviting members of the public, teachers, students, all to listen to a few experts to tell us a little bit more about what this arts and creativity is all about in terms of writing, in terms of illustrating, in terms of drawing. So this will be this is the poster for this year. You are already in Mind's Facebook. Do browse through and check. There are a lot of details in there, not just about iText, but also about ACE and all the others. And in this Facebook, we also have a link for you to enter, register as a participant. And all the full details, the rules and regulations are all there. So that is the background of our ACE. In fact, we started ACE in the year 2015. We held our first ACE opening ceremony at UM, and during the ceremony, it was opened by none other than the Deputy Minister of Education at that time, Dato' K. Kamalanandan. So our ACE is supported by the Ministry of Education. So that's why we can invite students to participate from not just schools, but also universities. So that was our very first inaugural session. Subsequently, the following year, we again held this ACE thing, but we changed the theme every year. So in 2016, our theme was A Thing of Beauty is a Joy Forever. So we were showcasing our Malaysian flora and fauna. In other words, we want to celebrate all the beautiful things that we have in Malaysia. So we invited two well-known speakers, Dato' Dr. Abdul Latif, to talk about the Rafflesia, which is the largest flower in the world. But we also invited Professor Yong to talk about the beauty of butterflies and moths. So that was the theme for 2016. Now, the following year in 2018, that was the third one. And at that time, I think, wait, let me go back. Oh yeah, that one, the theme was, I see, we repeated the theme. However, in 2019, our fourth exhibition, the theme was Unity in Diversity. So this time, the theme is focused on Malaysia, our people, our culture, our songs, our dances, our food. So that was the theme in 2019. So as you can see just now, going back to our ACE, this year, the theme is Facing a New World, menghadapi dunia yang baru. So what are we requiring? What kind of ACE is this? Now this is the main feature about the ACE competition. In this competition, we are supposed to write and illustrate. In other words, if you're taking part in this competition, you have to write a story based on the theme, and the theme this year is Facing a New World, menghadapi dunia yang baru. Itulah tema untuk tahun ini. Secondly, you illustrate the story with a drawing. You can write, and now we need to draw. So every entry will write a story, and every entry you illustrate the story with a drawing. So we want you to write and to draw. These are two important creative skills. Now, how do you do it? We invite two types of entries. First of all, you can participate as an individual or as a team of two, either you alone or two. Why do we do that? Because an individual may be very good in writing, but not as good in drawing. So you find a partner who can draw well, and you can write well. We also have individuals who can draw very well, but cannot write as well. We also have individuals who can draw well and write very well. So if you can draw very well, can write very well, you are a two-in-one, therefore you can enter as an individual. But you can also enter as a team of two. And if both of you can read and write equally well in writing and equally well in drawing, I think that's a very powerful team, a team of two. So remember, all entries are either individual or team of two. No teams of three, either individual or a team. So every entry, you have to write a story, you have to draw. Okay? Now, who do we invite? We have three categories of participants. We have primary school, we have secondary school, and we have tertiary institution. I think, if I'm not mistaken, I don't think the rules have changed. For tertiary, I think we are inviting only undergraduates. So that's a bit fairer. Otherwise, you have very senior, very professional people. Anyway,
We will explain more about it afterward. There are rules and regulations for this competition. I hope I have briefly explained to you what it's all about. And in case you have any more questions afterwards, you can put them in chat. You can ask us anytime. So now it is my pleasure to invite Puan Salina Ibrahim to give and explain to you what all about writing a short story. Over to you, Puan Salina. Okay, sebelum itu saya nak perkenalkan Puan Salina. Yeah. Okey, Puan Salina Ibrahim dilahirkan di Parit Buntar, Perak, lulusan ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Perkhususan Undang-Undang dari Universiti Malaya. Beliau pernah bertugas sebagai editor Bahasa Melayu di Sasbadi Sdn Bhd, wartawan majalah Al-Islam, wartawan media pendidikan Utusan Malaysia, editor majalah Nur dan editor pengurusan kumpulan majalah Islamik. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam penulisan kreatif, cerpen dan sajak bermula sejak umur remaja, dilatih dalam program Minggu Penulis Remaja Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka 1991. Beliau telah banyak memenangi pelbagai anugerah seperti Hadiah Sastera Utusan Public Bank, Pertandingan Formula Malaysia, Pertandingan Skrip Drama Pentas DBP, Pertandingan Skrip Drama Pentas Adaptasi 2015 dan juga Hadiah Karya Darul Rizwan 2014, 2016 dan 2018. Novel remajanya Khilaf memenangi tempat pertama Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2016, sementara novel Pekan Berembang memenangi Hadiah Penghargaan Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2017. So, untuk memendekkan masa supaya tak ambil masa sangat. So, cerpennya Menuai Emas dijadikan teks komponen sastera dalam bahasa Melayu tingkatan 2 mulai 2016 dan dimuatkan dalam antologi Indah Budi Baik Bahasa. Sehingga tahun 2021, Puan Salina telah mempunyai 22 buah novel, 4 kumpulan cerpen umum, sebuah kumpulan cerpen remaja, sebuah kumpulan cerpen kanak-kanak serta ratusan antologi cerpen yang diterbitkan berbagai pihak. So kepada semua penonton boleh dapatkan CV dan juga salinan slide Puan Salina di Google Drive yang saya sudah kepikan di komen Facebook. So tanpa membuang masa saya menjemput Puan Salina lah untuk menceritakan tentang asas penulisan cerpen dan membina cerita. Okey Puan, silakan. Okey, terima kasih Saudara Azman, terima kasih juga Dr. Leo dan semua sahabat di Minds. Panjang lebar ya pengenalan yang diberikan kepada saya, jadi rasanya saya tak perlu lagi memperkenalkan diri. Jadi kepada semua pelayan media sosial yang menyaksikan kita pada petang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat petang kepada saya ucapkan ya. Baik, adik-adik, saudara-saudari atau tuan dan perempuan, untuk 2 jam ini saya akan berkongsi topik asas mengarang cerpen dan membina cerita. Jadi ya, topik ini sudah pastinya dia ada kaitan rapat dengan pengarang ya, dengan mengarang banyak tahun ya, banyak tahun kebelakangan ini apabila saya mengendalikan banyak bengkel penulisan, saya bertemu dengan ramai orang yang berminat nak menjadi pengarang, daripada kanak-kanak sampai orang dewasa, sampai orang yang dah 70 tahun pun ada ya yang ni. Jadi kita begitu juga, kita ada banyak bengkel penulisan yang kita andaikan itu semua adalah petanda baik betapa kita berminat dalam penulisan kreatif ini ya. Jadi yang menarik ni lagi ya saudara-saudari ya, mengenai penulisan cerpen ini ataupun penulisan kreatif ini, kita boleh buat kerja mengarang ini, dia tidak ada apa kita kata, tidak ada had dari segi usia. Kanak-kanak boleh menulis, orang dewasa boleh menulis, selagi yang pentingnya kita minat membaca dan kita minat menulis, dan juga tidak ada kelayakan akademik tertentu untuk menjadikan kita seorang pengarang. Jadi
sekiranya kita bukan seorang doktor PhD juga kita boleh menulis, sekiranya kita pelajar sekolah rendah juga kita boleh menulis, dan sudah pastilah ya, walau bagaimanapun sudah pastilah kita punya kelayakan kita, tahap pendidikan kita akan mempengaruhi apa yang kita tulis ya. Jadi selalu juga ditanyakan ya kepada saya, adakah untuk menjadi seorang pengarang ini kita perlu ada bakat? Jawapan saya iya, bakat sahaja tidak, ya bakat tu perlu ada, kerana walau bagaimanapun bakat semata-mata tidak cukup. Bakat itu haruslah disertai dengan minat. Apabila kita ada minat dan kita akan berusaha. Jadi antara bakat, talent dan usaha, hard work itu haruslah seiringnya, dan sekali lagi kita kata ya, dengan sekarang ini perkembangan begitu banyak bengkel-bengkel yang dianjurkan sama ada berbayar, bengkel tidak berbayar, contohnya seperti yang dianjurkan oleh sahabat-sahabat kita di Minds ya. Ini juga menunjukkan betapa bolehkah menjadi seorang pengarang ini diajar. Ya, hakikatnya ialah menjadi seorang pengarang itu tidak boleh diajar, tapi boleh dipelajari. Maksudnya usaha itu mesti datang daripada pihak yang tuan punya badan sendiri. Saya di sini kalau kita panggil, kalau kita datangkan 10 orang sastrawan dari 10 dunia, dari 10 negara dunia sekalipun, mereka hanya dapat tunjuk jalan sahaja. Tetapi yang selebihnya terpulang kepada calon pengarang itu sendiri ya. Jadi ada juga yang kita bertanya, mungkin dalam kalangan pelayar kita ataupun penonton kita ni ya, ada kalangan adik-adik sekolah kebangsaan ya, ada kalangan pelajar sekolah menengah, ada juga kalangan pelajar universiti, mungkin ada juga calon-calon guru ataupun guru sendiri ya. Ada juga yang bertanya, bagaimana nak tahu bahawa kita ini berbakat dalam penulisan? Okey. Secara mudahnya begini, kalau bagi adik-adik yang masih belajar, mungkin di sekolah kita belajar pelajaran, kita belajar menulis karangan kan? Kita belajar menulis karangan. Barangkali ketika kita belajar menulis karangan tu, guru kita mungkin kita dapat A campur, A plus waktu karangan tu. Waktu kita menulis karangan ya. Jadi itu menunjukkan secara tidak langsung, itu menunjukkan bahawa kita mungkin ada sedikit bakat. Bakat itu haruslah disemai dengan minat yang berlipat kali ganda ya, minat yang banyak dan memerlukan usaha lah ya. Baik, itu minat. Untuk peringkat awal ni kita akan bercakap dulu tentang motivasi sebagai seorang pengarang ya, sebab apa-apa pun yang kita buat mesti ada motivasi ya. Ini adalah satu perkara biasa bagi seorang calon pengarang. Kita kena latih beberapa aspek ini ya. Saya sendiri pun walaupun sudah hampir 30 tahun kot menulis tapi saya masih lagi melatih diri saya untuk dengan kemahiran ini. Antaranya ialah sensitivity. Katakan sensitivity ini kita adik-adik, para penonton, para pelayar, contohnya kita kata sensitif, tetapi kita cuba lihat dari aspek yang positif. Sensitivity itu maksudnya ataupun cepat responsif, cepat bereaksi. Terutamanya sebab ada banyak perkara baru yang kita mesti biasakan diri. Kalau dulu kita ada para pelajar kita tidak biasa belajar secara online, tapi sekarang sudah menjadi itu adalah satu perkara yang kita harus biasakan diri ya. Jadi seorang calon pengarang mesti melatih sensitivitinya, melihat persekitaran, apa yang berlaku di sekitarnya dan bereaksi. Apabila kita bereaksi itu dalam penulisan, kita bereaksi dengan cara menulis lah ya. Setiap pengarang reaksinya harus dituliskan, persepsi.
dalam bahasa Inggeris panggil perception ya. Jadi dalam hati apa dia fikir ataupun tanggapan, apakah yang kita fikir apabila pertama kali kita belajar secara online. Apabila pertama kali kita belajar secara dalam talian, susah kan? Belum mula lagi kita rasa susah sangat. Tapi lepas itulah tanggapannya. Contoh, saya duduk di rumah. Ramai kita pun duduk di rumah ya. Sebelum MCO, saya memang bekerja dari rumah. Dalam lebih kurang 10 tahun saya bekerja dari rumah. Saya menulis dan membuat editing dari rumah. Keadaan persekitaran rumah saya sangat sunyi ya. Tapi sejak MCO ni, saya dengar macam-macam bunyi. Contoh, saya dengar macam-macam bunyi. Saya dengar bunyi bising. Satu hari tu saya dengar jiran saya rasa dia marah anak dia. Suaranya sangat kuat dan lepas tu saya dengar suara budak meraung. Saya dah panik. Saya kata sebagai tanggapan awal saya, adakah berlaku penderaan? Saya tahu jiran yang mana, saya pun dengar lagi. Kemudian diam. Dan beberapa kali dalam seminggu tu ada 2 atau 3 kali saya mendengar suara si bapa ni marah anak dia dengan suara yang kuat. Tapi kan saya memerhati juga, adakah berlaku penderaan jiran ini? Tapi sebelah petangnya dalam pukul 5, dalam pukul 6, hampir pukul 7 saya tengok beberapa orang kanak-kanak tu anak jiran tu lah bermain-main, berlari-lari, ketawa riang. Jadi saya rasa tidak ada apa-apa yang berlaku lah. Hanya tanggapan saya sahaja, persepsi saya sahaja ya, sebab kita tak biasa hal-hal yang berlaku begini ya. Itu lebih kurang kita panggil persepsi. Seterusnya, imajinasi. Imajinasi ini penting ya bagi seorang pengarang. Imajinasi ini dia sangat tidak terhad. Dia sangat unlimited ya, dan kita boleh mencipta cerita, kita boleh buat cerita yang pelbagai, manusia bersayap, kereta terbang, ada ke ya? Waktu saya kecil kita membayangkan tahun 2020 ada kereta terbang. Tapi tahun 2020 lain pula yang datang kan. Jadi itulah yang ini adalah imajinasi ya. Imajinasi ini dia sangat unlimited, sangat tidak terhad, boleh jadi berbahaya. Tapi saya percaya sebagai seorang calon pengarang, apabila kita mengarang, kita juga selalunya kita dibekalkan, kita punya naluri kita ya. Kita ada, kalau bagi orang Islam dia ada iman dia. Kalau bagi yang bukan beragama Islam pun saya percaya masing-masing ada pegangan moral masing-masing. Jadi dan saya selalu percaya dalam kita meluaskan imajinasi itu, pegangan nilai moral kita akan menjadi pendamping kita lah ketika kita membuat tu, sama ada kita nak melanggar batas imajinasi dan kita juga akan memikirkan kesannya kepada para pembaca kita. Okey, seterusnya creativity. Creativity ni ada banyak. Tadi Dr. Leo ada bercakap mengenai pertandingan yang dianjurkan oleh Minds. Itu maksudnya itu adalah ruang untuk kita mengasah kreativiti kita. Kreativiti ni maksudnya daya cipta. Kita sebagai calon pengarang, kita membina sesuatu yang dari tak ada kepada ada. Maksudnya kita membina kreativiti, kita create sesuatu. Kreativiti ini juga sangat luas ya. Dan seterusnya ialah satu lagi aspek yang perlu diasah oleh calon pengarang ialah keterampilan. Keterampilan ini merujuk kepada kecekapan, cekap ataupun mahir. Ada banyak kemahiran yang perlu dibina, diasah oleh seorang calon pengarang ya. Termasuklah kan saya selalu kata kalau ketika saya mengedit karya para pelajar saya melihat salah satu kemahiran yang tidak dimiliki oleh mereka ataupun mungkin kurang dikuasai oleh mereka ialah kemahiran menaip. Jadi itu adalah satu lagi keterampilan yang kita boleh asah. Jadi dalam sebagai seorang calon pengarang, dia ada banyak kemahiran yang kita perlu asah ya. Kemahiran bercerita, kemahiran berbahasa, kemahiran untuk menyampaikan sesuatu. Dalam penulisan, alat dia adalah menulis. Sekiranya kita menyampaikan secara bercerita, kita biasa tengok kan kanak-kanak masuk pertandingan bercerita, jadi dia bercakap, dia menyampaikan secara lisan, tetapi dalam penulisan kita menyampaikan secara dalam penulisan. Baik, seterusnya
Membaca dan menulis. Ini juga adalah aspek yang penting bagi seorang calon pengarang ya. Ketika saya remaja, tidak ada bengkel-bengkel seumpama ini. Jadi saya belajar menulis dengan cara membaca. Jadi membaca adalah guru pada saya, membaca tu masih lagi adalah guru terbaik yang menunjukkan cara bagaimana kita nak menulis. Jadi kalau kita tidak membaca, kita tidak ada alat untuk menulis. Saya sangat percaya aspek itu ya. Jadi sebagai seorang calon pengarang juga dia mungkin ada sedikit beza membaca sebagai seorang pengarang dengan membaca sebagai seorang pembaca. Apabila kita membaca sebagai seorang pembaca, sejauh manakah kita ini diyakinkan oleh cerita yang kita baca itu. Itu lain. Apabila kita membaca sebagai seorang pengarang, kita belajar daripada karya itu, bagaimana pengarang itu membina cerita dia, bagaimana pengarang itu kembangkan cerita dia, bagaimana lebih kepada aspek-aspek teknikal yang apabila kita baca, saya boleh ikut, bukan meniru saya boleh, dia ada cara begini, cara begitu, yang seterusnya kita boleh belajar sesuatu daripada karya itu. Itu sekiranya kita membaca sebagai seorang pengarang. Baik, seterusnya kita masuk dalam bahagian yang kedua ya. Cerpen. Cerpen ini singkatan daripada, saya fikir semua orang tahu, cerpen adalah cerita pendek. Ada juga orang sebut cerpan, cerita panjang. Cerita pendek itu pendeknya sependek mana? Kita boleh kata jumlah perkataannya terhad. Biasanya kita baca cerpen selesai sekali baca. Dalam cerpen biasanya ada cerita, ada gabungan peristiwa yang berkait rapat dan secara umumnya dari segi struktur dia ada tengah, dia ada awal, dia ada tengah dan dia ada akhir ya. Jadi ini adalah gambaran kita katakan secara umum. Tapi bila kita katakan sependek mana, dia lebih kurang 500 ke 5,000 patah perkataan. Kalau lebih 5,000 tu kadang-kadang dia akan menjadi novelet. Novel mini kan, itu dah lain dah. Cerita pendek 500 tu barangkali saya fikir bagus untuk peringkat kanak-kanak. Kalau saya mengajar kanak-kanak menulis, saya akan menggalakkan mereka menulis mungkin 700 ataupun 1,000 patah perkataan biasanya sebab 1,000 tu dia akan nampak lebih cantik dan dia akan nampak dalam 1,000 perkataan itu, dalam 1,000 patah perkataan itu, sebuah cerpen itu akan teradun cantik dengan ceritanya, dengan bahasanya, dengan cara teknik yang digunakan ya. Jadi dia lebih kurang 500 patah perkataan ke 2,000, lebih kurang 5,000 patah perkataan. Tetapi yang kita panggil yang secara standardnya, yang mungkin kita biasa membaca cerpen-cerpen yang disiarkan di akhbar, dia kurang daripada 2,000 patah perkataan. 1,500 ataupun 1,800, kurang daripada 2,000 patah perkataan lah. Jadi kalau dalam sesuatu pertandingan, kita kena perhatikan juga ya, ada tak jumlah perkataan itu. Kalau tak ada, itu maksudnya kita boleh menulis secara umum saja. Jumlah yang saya nyatakan itu, 2,000 patah perkataan itu biasanya dia memadai untuk sekali cerita ya. Jadi bila kita sebut selesai sekali baca tu, ya ada orang membaca lambat. Saya pun kadang-kadang membaca cerpen, saya berhenti dulu, saya baca satu muka surat, saya berhenti, lepas tu sambung lagi, kemudian sambung lagi ya. Itu adalah secara umumnya lah ya. Jadi sebuah cerpen itu secara umumnya kita kata dalam penulisan mungkin ada dalam kalangan pelayar kita yang berminat hendak menulis novel. Okey. Menulis cerpen ini dianggap sebagai latihan kepada menulis novel. Cerpen ni, kami selalu kata cerpen ni adalah industri kecil, sementara novel itu adalah industri besar ya. Jadi ada juga orang yang tidak menulis cerpen pun terus menulis novel, tapi saya percaya asasnya tetap juga daripada cerpen. Barangkali dia ada juga menulis cerpen yang ditulis secara suka-suka, simpan dalam laptop, yang kemudiannya dari cerpen itu dia kembangkan menjadi sebuah novel. Nantilah kita tunggulah, mungkin nanti tak lama lagi Minds akan menganjurkan satu lagi pertandingan menulis novel pula dengan tema-tema tertentu ya. Mana tahu kan. Baik, seterusnya kita lihat pula
Dalam cerpen ni sudah pasti dia ada elemen-elemen yang biasa ya. Dia ada elemen-elemen yang memperkenalkan kita kepada sebuah cerpen ya. Dalam cerpen dia biasanya ada idea, dia ada perbincangan, dia ada ilham, which is kita dapat cerita dalam cerpen. Dia ada cerita ini datang daripada idea itu. Mungkin biasanya kita ada percambahan idea, kita datang daripada perbincangan, ataupun kadang-kadang orang kata datang daripada diilhamkan. Dalam kita tidur, kita mimpi, datang daripada mimpi lah ya. Jadi mungkin itu adalah sejenis ilham jugalah. Jadi apa saja cerita atau isu. Jadi antara perkara yang biasanya saya galakkan kepada para pelajar ya, bagaimana kita nak dapat idea, sebab idea ini adalah bahan mentah dalam sebuah cerpen kita ya. Mesti ada idea. Idea ini dia akan menjadi bahan mentah, ini boleh jadi suatu perkara yang biasa. Jadi kita bagaimana nak dapat idea ini? Kita perhatikan sekeliling kita. Apakah objeknya? Seketul batu contohnya, ataupun satu pasu bunga contohnya ya. Satu pasu bunga saya ada love ya. Jadi satu pasu bunga contohnya. Jadi mungkin ada satu cerita yang boleh kita ceritakan tentang pasu bunga ini, ataupun tentang bunga ini, tentang pokok ini ya, pokok hijau ini. Begitu juga suatu objek ya. Orang sekeliling kita. Kita perhatikan anak jiran kita, kita perhatikan jiran kita, dan kita boleh mereka-reka cerita daripada apa yang berlaku sekeliling kita ya. Ungkapan yang selalu kita dengar, ungkapan yang didengar. Contoh satu ungkapannya, saya pernah buat satu cerpen berdasarkan satu ungkapan yang saya dengar ketika saya menonton satu filem di televisyen ya. Ungkapan tu berbunyi lebih kurang, sekuat mana pun saya mencuba, saya tak pernah dapat nombor 1. Saya hanya dapat tempat kedua sahaja. Ungkapan itu bermain-main dalam fikiran saya, dan kemudiannya saya bina sebuah cerpen daripada ungkapan itu. Dia mengisahkan seorang anak, dia anak yang kedua, anak lelaki yang kedua. Dia ada seorang abang. Dia berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi tak pernah dapat. Apa hal pun dia tetap dapat nombor 2. Di sekolah dapat nombor 2, kemudian sampai dia kerja dia dapat nombor 2 sahaja. Tapi akhirnya dia menerima kesudahan cerita tu, watak ini dia menerima. Itulah dia. Dan nombor 2 tak semestinya, walaupun dalam keluarganya itu apa-apa hal pun mesti nak nombor 1 saja. Jadi dia terima seadanya dia dengan dirinya yang selalu dapat nombor 2 itu. Dia menerima. Nombor 2 pun bagus kan. Tapi ada orang dia nak nombor 1 saja. Jadi ini merujuk kepada ungkapan yang kita dengar, dan seterusnya pengalaman. Kita ada banyak pengalaman yang kita lalui sendiri. Kita mendengar banyak juga pengalaman orang. Jadi pengalaman-pengalaman ini boleh juga menjadi satu cerita yang kita masukkan dalam cerpen kita ya. Jadi asas kepada yang menjadi bahan mentah kepada cerita kita. Tapi satu perkara lagi, menulis pengalaman ini, menulis pengalaman semata-mata kadang-kadang mungkin tidak menarik. Sebab ada orang yang dia melalui kehidupan yang sangat mendaftar. Dia bangun pagi, bersiap pergi kerja, balik di pejabat pun begitu saja, balik kerja, dan dia melakukan rutin yang sama setiap hari. Tidak menarik. Tapi dalam cerpen ini dia adalah cerita fiksyen ya. Biasanya kita akan menggabungkan cerita fiksyen tadi kita sebut tentang tadi kita sebut mengenai imajinasi kan. Kita akan memasukkan elemen imajinasi itu ke dalam cerita kita. Walaupun asasnya adalah pengalaman sebenar, tapi kita masukkan imajinasi, kita masukkan actionnya, aksinya, dia akan menjadikan cerita itu lebih menarik. Ya, di dalam cerita juga biasanya akan ada konflik. Konflik ini apakah masalah dalam sesebuah cerita tu ya? Apakah masalahnya? Dan semua ini ya, idea perbincangan apa saja ni kita rangkumkan dalam satu kata kunci, tema ya. Saya fikir kalau pelajar sekolah menengah mereka belajar hari ini dalam komponen sastra Komsas tingkat sekolah ya. Baik, perkara pertama tadi tema. Okey, yang seterusnya tadi rentetan daripada idea tu, kita akan dalam sebuah cerpen mestilah ada
peristiwa atau ada cerita, ada kejadian, dan kejadian itu biasanya dia akan menggabungkan beberapa peristiwa yang membentuk satu cerita yang lengkap. Sebab tadi kita kata sebuah cerpen dia ada permulaan dia, dia ada pertengahan dia, dan dia ada ending dia, ada kesudahan dia. Jadi gabungan beberapa peristiwa ini akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Jadi antara satu peristiwa kepada satu peristiwa itu biasanya dia ada elemen, ada unsur sebab akibat. Satu peristiwa akan mengakibatkan berlakunya satu peristiwa yang lain, akan menyebabkan berlakunya satu lagi peristiwa yang lain sampai habis. Dan dalam itu juga untuk mencantikkan lagi cerpen kita, kita masukkan elemen gerak laku, kita masukkan dialog, kita masukkan elemen suspense, ketegangan, dan ada macam-macam lagi elemen yang teknik-teknik yang kita boleh masuk. Yang kesemua ini kita panggil plot ya. Plot ni dia ada saya boleh kata ada dua jenis. Satu plot yang mengikut kronologi. Ikut kronologi ni dia akan plotnya dari A, dia akan dari A, B, C, D, E yang habis lah ya. Ataupun satu lagi plot yang dibina secara tidak mengikut kronologi. Yang mana dalam hal ini kita akan bermain dengan elemen imbas kembali ataupun flashback. Jadi dia ada A sampai F katakan ya, kita start di C. Kemudian kita flashback, kita imbas kembali pergi A. Kemudian kita pergi B, kemudian kita terus, ada juga cerpen ataupun cerita yang kita baca, dia bermula daripada hujung. Apabila bermula daripada hujung, dah tentulah kalau kita nak tahu cerita, kita kena imbas kembali keseluruhan cerita. Barulah kita faham cerita tu kan. Jadi itulah lebih kurang ya. Jadi ini kita panggil sebagai plot ya. Baik, seterusnya. Siapakah dalam cerita kita? Berapa banyak siapa dalam cerita kita? Dia boleh jadi manusia, boleh jadi bukan manusia, boleh jadi haiwan. Cerita seekor anjing bersahabat dengan seekor kucing katakan. Ini cerita kanak-kanak lah. Cerita kanak-kanak banyak bermain dengan unsur-unsur bukan manusia, bukan manusia. Walaupun wataknya bukan manusia, tetapi dia sebenarnya adalah satu simbolik kepada tingkah laku manusia sebenarnya. Sebab yang baca cerita kita manusia, bukannya kucing, bukannya anjing kan. Yang membaca cerita kita tu manusia. Tetapi kita menyampaikan cerita kita, kita simbolikkan cerita kita itu dengan watak-watak bukan manusia ya. Ada wataknya boleh jadi orang, boleh jadi pokok, haiwan. Dan ada satu cerita saya pernah baca, ditulis oleh seorang pelajar saya. Dia cerita persahabatan antara sebuah almari dengan seekor tikus rumah. Saya baca cerita tu menarik. Cumanya apabila dalam proses penerbitannya, apabila dinilai oleh pihak penerbit, mereka tidak dapat menerima elemen almari itu. Sebab dia begini. Almari itu ialah objek tidak bernyawa. Tikus itu satu benda yang makhluk yang bernyawa kan. Jadi sepatutnya ini pada setengah penerbit lah ya, pada setengah pihak lah ya, yang kata sepatutnya benda yang tidak bernyawa ini patutnya kalau dia dipadankan dengan benda yang tidak bernyawa jugalah. Kalau kita meletakkan watak satu benda yang tidak bernyawa, padanannya adalah yang tidak bernyawa jugalah. Jadi itulah. Ini sebenarnya bergantunglah ini. Tapi pada saya, untuk mengasah kreativiti kita lepaskan sahaja. Harus sesuai dengan cerita. Dan watak ini kita selalu kata kan, watak ni dia unik. Unik ni maksudnya dia tak sama dengan yang lain. Seorang manusia dia tak sama dengan orang lain. Kita tak boleh menjadi orang lain sebenarnya. Walaupun kita mencuba sekuat mana pun, kita tak akan dapat menjadi orang lain ya. Watak tu mesti ganjil. Kalau kita baca semua watak sama saja, kita pun boring kan. Jadi watak itu mestilah kita bina unik, watak tu ganjil, watak tu paradoks. Paradoks ni maksudnya dia ada satu yang bertentangan. Dia nampak baik tapi rupa-rupanya dia jahat. Begitu kan. Jadi watak ni mesti ada perwatakan dia. Katakan dia satu watak kanak-kanak. Dia macam mana? Kanak-kanak dia macam mana? Perwatakannya macam mana? Dia seorang yang periang, dia seorang yang penyedih, dia seorang yang kuat menangis. Itu semua haruslah ada dalam cerita kita untuk menjadikan cerita kita lebih diyakini oleh pembaca.
Baik, seterusnya, siapa yang bercerita? Dalam bahasa Inggeris kita sebut point of view. Kita biasa baca sebuah cerpen kan, ataupun sebuah cerita. Kita ada dalam cerita tu, yang bercerita tu aku ataupun saya. Dan kalau kalangan pembaca remaja, mereka sangat suka dengan aku ni, sebab aku ni dia rasa dekat dengan diri dia. Kalau saya pernah menulis, saya pernah serahkan satu karya saya menggunakan menggunakan watak saya kepada sekumpulan remaja. Jadi mereka cakap, cikgu tak best lah, rasa macam skema sangat. Jadi sebenarnya itu terpulang kepada kita. Saya dulu pun ketika saya remaja, saya suka menggunakan sudut pandangan aku sebab kita rasa lebih dekat. Cuma apabila saya semakin dewasa, saya menulis lagi, jadi saya pun berubah ya. Dan seterusnya, itu orang pertama. Orang kedua, kita juga menggunakan sudut pandangan kau ataupun kamu, awak. Tapi sudut pandangan yang kedua ini jarang-jarang dilakukan oleh pengarang ya. Pengarang dewasa biasa buat, saya biasa buat, tapi kalau pengarang kanak-kanak dan remaja, mereka kurang tertarik lah kepada sudut pandangan orang kedua. Yang paling banyak ialah sudut pandangan orang ketiga, dia, mereka, ataupun kita terus kepada nama. Contohnya wataknya bernama Azman ataupun bernama Salina. Okey, watak itu yang bercerita. Sudut pandangan orang ketiga ini lebih memudahkan pengarang kerana dalam konteks sudut pandangan orang ketiga ini, pengarang tu yang bercerita. Dia jadi macam pemain puppet ya. Dia yang menggerakkan. Mula-mula dia dalam bahagian ini dia bercerita tentang watak ini, kemudian dia beralih kepada watak ini, kemudian dia beralih kepada watak ini. Jadi secara umumnya kita boleh katakan sudut pandangan orang ketiga lebih mudah. Apapun terpulang kepada pengarang, terpulang kepada penulis itu sendiri. Kerana mereka yang menulis dan mereka yang tahu ya, kadang-kadang mungkin lebih senang guna sudut pandangan orang pertama. Sebab watak itu sahaja yang bercerita, terutamanya konflik, terutamanya sekiranya watak itu dia ada konflik itu lebih kepada konflik dalaman dia. Jadi lebih senang, lebih mudah untuk dia bercerita, dia cerita pengalaman dia. Baik, seterusnya ini latar ya, kita panggil latar. Bila dan di mana cerita itu? Adakah cerita itu berlaku pada zaman moden? Zaman moden macam zaman sekarang lah ya. Berlaku pada tahun 2020. Tahun 2020 ketika negara seluruh dunia, kita cakap dalam konteks negara kita Malaysia, dilanda pandemik COVID-19. Di mana? Di Kuala Lumpur, di kampung-kampung, sebab COVID-19 ini dia memberikan kesan kepada seluruh dunia. Dalam konteks kita di tanah air kita, dia memberi kesan kepada orang kampung, orang KL, orang bandar, kepada keseluruhan masyarakatnya. Kalau di kampung-kampung, kalau di pedalaman, sekarang ni mereka sedang belajar secara online. Mereka tidak akan dapat capaian internet, sangat susah ya. Jadi itulah dia zaman moden atau dahulu kala, tempatnya di mana? Di rumah, di hutan. Kita gunakan kreativiti kita, ataupun kita boleh juga membina satu latar yang kita reka-reka sendiri. Entah di mana-mana, kita yang menulis, kita yang mereka latar itu, kita yang mereka pada zaman yang entah bila-bila itu terpulang kepada kita. Saya sedang baca satu buku ni sekarang ni, Jelajah ke Barat ya. Dia cerita klasik Cina ya. Untuk seketika bila saya baca tu, dia cerita kayangan-kayangan, cerita orang-orang cerita manusia dari kayangan. Saya rasa macam saya agak terbuai sikit cerita tu. Jadi itulah menariknya ya, apabila jadi biasanya latar juga dia ada kaitan dengan watak ya. Kalau kita kata kita bina latarnya di kampung. Saya orang kampung ya, terus sekarang saya tinggal di orang kampung. Jadi cara percakapan orang kampung itulah tak sama dengan cara percakapan orang Kuala Lumpur. Itu sebenarnya akan mempengaruhi watak yang kita bina. Jadi kita tak bolehlah buat dia latarnya orang kampung
desa, di kampung, di pedung macam tidak sesuai. Tapi sekiranya, jadi sebagai seorang pengarang, kita kena meyakinkan pembaca kita lah benda aspek ini ya. Baik, ini adalah elemen penting bahasa. Bahasa ni sebab dalam penulisan cerpen kita cuma ada satu alat sahaja, iaitu bahasa. Apabila kita sebut bahasa ni, kebanyakan pelajar saya mereka selalu risau. Dia akan cakap, cikgu saya tak pandai menggunakan bahasa bunga-bunga. Saya tak pandai bahasa saya mengajar dalam bahasa kebangsaan saya juga menulis dalam bahasa kebangsaan saya tak pandai bahasa bunga-bunga. Saya kata, bunga apa yang awak nak ni? Tak ada. Dia begini, dalam sebagai seorang pengarang, kita tidaklah perlu menjadi seorang ahli linguistik untuk menjadi seorang pengarang. Dalam aspek menulis seorang pengarang ini, kepintaran aspek bahasa itu ialah kepandaian ataupun kepintaran kita untuk menggayakan bahasa. Okay. Macam mana kita nak menggayakan bahasa kita tu? Okay, saya bagi contoh lah. Contoh paling senang yang selalu bagi ialah kita macam kita pakai baju. Kan? Macam kita pakai baju. Kita mesti pakai dengan cara yang betul kan? Okay, kita boleh tengok gambar yang saya nyatakan di situ Baju Melayu biasanya dia pakai satu suit baju Melayu, seluar, ada sampin dan kemudian ada songkok. Kan? Kemudian kalau kasut yang tertutup ataupun kita panggil capal kan? Itu yang biasa dipakai oleh lelaki baju Melayu lah tetapi sekiranya kita pakai kita biasa tengok kan baju Melayu itu, sekiranya kita pakai baju Melayu, pakai seluar jeans, boleh tak? Boleh je kan, ramai je orang buat kan. Tetapi adakah pakaian itu sekiranya kita nak pergi menghadiri satu majlis rasmi, kita pakai baju Melayu dan kita pakai seluar jeans? Tak boleh kan? Jadi maksudnya di sini ialah kita pakai dengan cara yang betul, di tempat yang betul. Sama juga dalam kita menulis itu, kita tengok, saya lebih suka kalau katakan kita nak masuk satu sayembara ataupun satu pertandingan. Contohnya pertandingan yang akan diadakan oleh MINDS ni pertandingan yang sedang dianjurkan oleh pihak MINDS ni dari segi bahasa yang macam mana? Kita kata dalam penulisan kita menggunakan bahasa yang standard Jadi bahasa yang standard itu dalam dialog kita boleh campurkan sedikit penggunaan bahasa daerah, penggunaan dialog, penggunaan bahasa rojak kita boleh campurkan. Tapi secara keseluruhannya dalam cerita kita itu menggunakan bahasa yang standard bahasa yang bahasa buku sekolah lah. Tetapi tidaklah kaku Itu sebabnya dalam penulisan ni dia akan bermula daripada pemilihan kata dan kemudian dari situ kita akan membina ayat, dan daripada membina ayat itu dia akan berkaitan juga dengan nada yang kita nak sampaikan. Jadi dalam penulisan, dalam bahasa kebangsaan, saya rasa dalam bahasa apa pun dia ada elemen ini dia untuk cantikkan lagi cerpen kita katakan kita boleh masukkan peribahasa, kita boleh masukkan pepatah, kita boleh masukkan ungkapan-ungkapan yang menarik itu dari segi macam mana kita nak menggayakan bahasa saya fikir kebanyakan adik-adik kita memang belajar kat sekolah kan. Okey, seterusnya dari aspek teknikal pula. Ni aspek teknikal ni sangat penting sebenarnya, walaupun kita kata bila kita menulis satu cerpen ni dia mesti ada penggunaan tanda baca yang betul. Dia mesti perenggan ataupun paragraf yang sesuai. Jadi ini adalah satu walaupun dia adalah aspek teknikal tetapi dia sangat penting So, saya seorang editor apabila saya membaca saya dapat satu manuskrip saya akan selak je. Daripada tengok manuskrip tu saya dah tahu okey kat mana kelemahan penulis itu walau bagaimanapun dari satu aspek adakah tanda baca yang salah
tanda baca yang salah kadang-kadang akan memberikan nada yang salah juga. Begitu dia perenggan yang tidak sesuai kadang-kadang juga akan mempengaruhi. Ini antara aspek-aspek yang kita perlu pelajarannya. Jadi maksudnya selalunya penulisan ini dia adalah satu proses, satu proses. Kita tak akan pandai hari ni kita masuk bengkel, besok kita pandai menulis. Tidak, tidak begitu ya sayang. Dia akan satu proses. Saya sendiri ketika saya belajar menulis dahulu dari semasa ke semasa, saya menulis sejak umur saya mungkin 16 tahun, pertama kali cerpen saya ataupun pertama kali rencana saya, esei saya tersiar dalam media, dalam majalah ketika umur saya 16 tahun sampai sekarang. Saya belajar improvisasi banyak. Saya belajar banyak. Dari semasa ke semasa kadang-kadang apabila satu karya kita dah siap, kita hantar kepada majalah, kita hantar untuk masuk pertandingan. Kita kalah pertandingan. Saya banyak masuk pertandingan. Saya banyak kali kalah. Tapi kekalahan itu sebenarnya mengajar kita lah. Kita akan belajar sesuatu daripada kekalahan itu. Saya banyak masuk pertandingan, banyak kalah, banyak juga menang. Tapi kita akan belajar sesuatu lah kan. Sama juga. Jadi secara umumnya kita kata sebuah cerpen kita itu dia mestilah menjawab beberapa saya mantan wartawan ya. Jadi dia mestilah menjawab beberapa soalan ini. Siapa watak dalam cerita kita? Di mana cerita itu berlaku? Bila cerita itu berlaku? Apa yang berlaku? Mengapa berlaku? Bagaimana berlaku? Bagaimana ni termasuk plot tu ya. Jadi kita boleh detailkan, ceritakan bagaimana hal ini berlaku. Banyak lagi yang kita boleh jadi banyak yang kita boleh teroka dalam sebuah cerpen. Sebuah cerpen ada cerita, sebuah cerita itu harus ada di mana berlaku, siapa wataknya, bila dia berlaku, bagaimana berlaku, apa yang berlaku, bagaimana berlaku. Ada 1001 pertanyaan. Ini yang kita katakan sebagai seorang pengarang, calon pengarang, kita kena bina Kita sebagai seorang pengarang, kita kena peka. Kita nampak sesuatu benda tu, kita kena banyak bertanya. Itu apa? Mengapa? Siapa? Jadi dari situlah akan menerbitkan kreatif kita, akan membina daya kreatif kita Okey, ini balik kepada tadi, sebuah asas kepada cerpen, dia mesti ada cerita. Dia ada teknik penceritaan. Teknik penceritaan ini tadi saya kata dia mesti ada unsur kita untuk mencantikkan cerpen kita masukkan teknik dialog. Ada cerpen tak ada dialog pun menarik juga, tapi biasanya dia ada teknik dialog, dia ada teknik imbas kembali, dia ada pelbagai teknik yang kita sampaikan, dan dia juga ada bahasa. Bahasa tu penting kerana bahasa itu adalah alat dia, alat untuk kita menyampaikan cerita. Tak kisahlah bahasanya, kalau kita menulis dalam bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, maka ikutlah bahasa yang betul Kalau kita menulis dalam bahasa Inggeris pun samalah, gunakanlah bahasa yang betul Baik. Saya harap semua orang masih okey lagi Okey, seterusnya. Ini kita bina cerita. Saya mohon maaf sekiranya ada dalam kalangan pelayar kita, penonton kita yang belum makan tengah hari. Sebab saya tayang gambar makanan pula Saya pun belum makan tengah hari lagi. Kejap lagi baru nak makan. Lepas habis program tak sempat nak makan tadi. Baik, ini ialah gambar nasi lemak. Jadi nasi lemak betul lah. Kenapa saya pilih gambar makanannya? Sebab saja. Makanan ini adalah di negara kita, saya rasa makanan adalah penyatu kaum. Makanan adalah penyatu yang menyatukan kita. Nasi lemak ni walaupun kita kata ia mungkin makanan orang Melayu, tapi dia dimakan oleh orang Cina, dimakan oleh orang India, dimakan juga oleh orang putih yang datang. Ialah makanan tradisi kita dan dia sudah banyak mengalami ada banyak improvisasi. Ada nasi lemak warna hijau, ada nasi lemak strawberry kan, warna pink kan. Jadi lauknya kalau yang asasnya ialah nasi, sambal, cakap tentang makanan tengah hari ni. Nasi, sambal, kacang, ikan bilis, telur dan timun. Okey, itu yang asasnya. Okey, sekarang ni kita masuk kepada
bagaimana bina cerita. Saya cakap ni bina cerita 1.1 ni sebab barangkali saya percaya dalam kalangan pelajar kita mungkin ada kanak-kanak kanak-kanak saya biasa mengajar kanak-kanak, jadi saya biasa juga mengajar kanak-kanak. Jadi dalam kalangan kanak-kanak ini saya start untuk kanak-kanak biasanya kita akan mulakan dengan kita bagi gambar. Kita pilih satu subjek ya. Tadi saya cakap ya, kita pilih satu subjek ataupun objek. Okey, subjeknya ialah nasi lemak. Kita kumpulkan maklumat tentang nasi lemak ini. Kan kita kumpulkan maklumat yang banyak tentang nasi lemak. Nasi lemak ini dia nasi, dia ada sambal, semuanya elemen-elemen nasi lemak itu. Kita catatkan. Catatlah, kita ada catat dalam satu kertas yang lain, kertas yang ni. Catat dia, kemudian kita bina ayat. Contohnya saya katakan, ini nasi lemak. Nasi lemak terdiri untuk pertama kali menulis, abaikan dahulu dari segi abaikan, mungkin jangan peduli sangat tata bahasa kita betul ke salah kan. Nasi lemak terdiri daripada nasi, sambal ikan bilis, sambal bilis, timun, telur dan telur rebus. Okey, saya suka makan nasi lemak. Mak saya pandai buat nasi lemak. Nasi lemak mak saya sedap. Contohnya timun dalam nasi lemak pahit. Sambal nasi lemak mak saya pedas. Ikan bilisnya lemau. Contohnya, lemau tu maksudnya dia liat sebab dah masuk angin. Emak jual nasi lemak waktu PKP untuk tambah pendapatan. Ayat yang kita bina, ini kita galakkan pelajar kita membina ayat. Ayatnya pendek-pendek. Biasanya ayat-ayat yang selapis. Kita panggil ayat selapis ya. Tak perlu gunakan ayat majmuk untuk peringkat awal ni ya. Baru-baru ni saya nak kongsi sikit ya apa yang saya jumpa ya. Baru-baru ni saya cuba mencari sesuatu ya. Sempena peak kita dalam MCO, satu dunia sedang dilanda wabak COVID, dilanda pandemik COVID-19 ya. Saya jumpa satu buku ni ya. Buku ni sangat ringkas. Kata saya tajuk dia Good Night Zoom. Saya tak ingat. Good Morning Zoom, macam itulah. Dia kisah mengenai kanak-kanak yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dia tak dapat keluar dari rumah, dia duduk dalam rumah saja, dia tak faham pun apa yang berlaku. Dia bercakap dengan datuk nenek dia pun menggunakan Zoom ya. Ini penggunaan Zoom lah. Kita pun gunakan Zoom sekarang ni yang dipancarkan ke Facebook ya. Jadi cerita dia sangat ringkas. Dan dia ada satu gambar ya. Tadi Dr. Liu ada sebut ya. Gabungan illustrator, pelukis, illustrator dengan penulis ya. Dia gambar itu dia bercerita ya. Gambar itu yang dia bercerita. Dia punya teks dia sangat ringkas. Teks dia bercerita tentang perasaan kanak-kanak itu sendiri ketika dia melalui dalam perintah berkurung. Ayat-ayat dia ringkas saja, semuanya ayat selapis saja. Dalam buku itu ditulis dalam bahasa Inggeris ya. Jadi ini yang kita katakan ya, dalam era baharu ini, dalam zaman baharu, dunia baharu ini, bagaimana kita bereaksi ya. Jadi sama jugalah ya, dalam tempoh berkurung ini ya, dalam tempoh kita duduk di rumah, kita menghabiskan banyak masa kita di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan mungkin kita juga ada buat benda-benda baru. Dan saya teringat ya bagaimana kita ada kalangan kalangan kita yang mula berniaga, yang kehilangan kerja dan kemudian dia berniaga ya. Jadi kita boleh galakkan kanak-kanak ini untuk menulis, meluahkan perasaan mereka, gunakan apa sahaja yang ada ya. Saya terfikir juga cantik juga sekiranya kalau guru-guru ya, kalau guru-guru dia boleh galakkan murid-muridnya meluahkan perasaan, dan kemudian mungkin dalam kalangan guru tu ada yang pandai melukis, jadi boleh melukis dan satu gambar tu, ilustrasi tu oleh pihak lain, kemudian teks itu oleh murid dia sendiri. Jadi itu boleh menjadi bahan pengajaran yang sangat menarik selain mengasah kreativiti para pelajar. Jadi okey, seterusnya
Tadi kita galakkan yang langkah yang 1.1 ini biasanya kita galakkan untuk kanak-kanak yang mungkin darjah 1 atau darjah 2 lah. Kita bagi dia satu subjek. Apa-apa saja subjek, apa-apa saja objek ataupun subjek yang kadang-kadang yang dia suka. Yang tak semestinya makanan, mungkin permainan. Kita galakkan bertanya banyak tentang subjek itu. Apa dia, warna apa rasanya, macam mana nak buat nasi lemak contohnya, macam mana nak buat telur rebus contohnya. Dari mana datangnya, apa rasa timun itu ya, apa rasanya. Jadi dari situlah kita dapat menggalakkan kanak-kanak ini berfikir secara kreatif, menggalakkan dia bertanya macam-macam. Saya fikir kanak-kanak kita memang agak banyak yang sudah terkehadapan kan. 10 soalan yang dia tanya kadang-kadang kita pun tak mampu nak menjawab kan. Satu arahan yang kita bagi pada dia kadang-kadang dia akan bertanya macam-macam. Boleh tak begitu cikgu? Boleh tak begini cikgu? Jadi inilah antara cara membina kreativiti ya. Baik, seterusnya. Ini cerita kanak-kanak ya. Bina cerita 1.2 ya. Kita buat dia adalah cerita kanak-kanak. Cerita kanak-kanak ni biasanya tema kita panggil tema ya. Tema dalam cerita kanak-kanak biasanya lebih dia akan agak ringan ya. Biasanya cerita kanak-kanak dia tema kekeluargaan, dia ada tema persahabatan, alam persekolahan. Apa yang rapat dengan dia, apa yang akrab dengan dia. Saya menulis sebuah cerita kanak-kanak ya. Saya ada satu kumpulan cerpen kanak-kanak ya. Dalam tu ada 15 cerpen yang semuanya cerita dunia kanak-kanak. Ada juga lah 1-2 cerpen yang tema itu mungkin agak terkehadapan sedikit sebab saya selalu percaya bahawa kanak-kanak ini dia terutamanya pada kanak-kanak zaman sekarang ya. Dan saya fikir apatah lagi dalam keadaan mereka berdepan dengan dunia baru sekarang ini, mereka akan semakin matang. Mereka akan semakin cepat faham. Jadi saya fikir tidak salah juga kalau kita memberikan tema-tema yang lebih menggalakkan mereka menulis dengan tema yang lebih besar. Kadang-kadang selain kekeluargaan dia ada cerita fantasi. Ada satu tahun tu saya mengajar bengkel untuk kanak-kanak minggu penulis kanak-kanak, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Mereka suka sangat menulis cerita hantu. Walaupun saya baca saya tak rasa seram pun. Yalah sebab kenapa begitu kita kena faham ya, penguasaan kosakata mereka masih terhad. Jadi kadang-kadang mereka nak sampaikan sesuatu, bagi dia dah cukup seram dah, tapi bagi kita orang dewasa yang membaca kita rasa tak cukup seram ni, kita rasa lucu pula, kita rasa macam tetapi sebenarnya ini satu penderangkaan yang sangat bagus sebenarnya ya. Dia suka buat cerita seram. Mungkin banyak tengok filem-filem seram agaknya ya kanak-kanak kita. Jadi ini adalah tema biasanya lah kan tema yang dekat dengan kanak-kanak, kita kan tema kekeluargaan, persahabatan, alam persekolahan. Dia juga boleh meneroka tema yang lebih terkehadapan seperti fantasi. Apa akan jadi sekiranya UFO mendarat di padang di hadapan rumah kita contohnya. Jadi kita bina cerita kanak-kanak, wataknya mesti kanak-kanak. Apa masalah yang dihadapi dia. Jadi cara menyelesaikan masalahnya ya. Jadi itu antara perkara-perkara yang ada dalam cerita kanak-kanak ya. Baik. Dalam cerita kanak-kanak ya. Okey, satu lagi ya, sebab tadi saya melihat Minds ada menganjurkan pertandingan menulis tu ya, ada cerita, teks digabungkan dengan ilustrasi ya. Baik, dalam penulisan cerita kanak-kanak dia ada 2 kategori sebenarnya ya. Dia ada cerita buku, dalam konteks ini kita sebut buku, tapi dalam konteks cerpen-cerpen lain dia ada cerita kanak-kanak bergambar. Cerita kanak-kanak bergambar ini maksudnya ilustrasi itu yang penting, gambar tu yang penting. Jadi mungkin kita ada pelukis yang bagus, dia akan mendetailkan, melukis secara terperinci ya. Jadi gambar itu yang bercerita sebenarnya. Ini adalah konsep buku kanak-kanak bergambar
yang bercerita itu ialah gambar sebenarnya. Gambar tu penting. Jadi teksnya ringkas. Biasanya dia menggunakan ayat-ayat selapis. Jadi dia pendek. Teks itu menjadi pelengkap kepada ilustrasi. Gambar tu yang penting. So gambar ni yang akan bercerita sebenarnya. Teks itu akan melengkapkan lagi ilustrasi ini. Ini penting. Ini biasanya gabungan antara penulis dengan pelukis. Ini penting ya. Okey, satu lagi ialah buku cerita ataupun cerita berilustrasi. Cerita berilustrasi ini yang berfungsinya adalah teks. Dia teks yang berfungsi ya. Teks itu dia lebih detail, lebih mendalam. Teks itu lebih panjang. Kalau tadi cerita buku kanak-kanak bergambar itu teksnya hanya ayat-ayat selapis. Tapi kalau dalam buku cerita berilustrasi, yang pentingnya adalah cerita teks dia ya. Ayat dia, cerita dia. Gambar itu hanya menjadi komplement, hanya menjadi pelengkap kepada teks itu. Sebab kanak-kanak, kita kena ingat kanak-kanak apabila dia menulis, dia suka kepada buku, kita katakan yang berilustrasi, yang bergambar. Terutamanya kalau ada gambar berwarna-warni, akan lebih menggalakkan, dia akan lebih tertarik untuk membaca. Pada masa yang sama, kita menggalakkan dia untuk ni. Jadi ilustrasi dalam konsep buku cerita berilustrasi itu dia adalah pelengkap kepada teksnya. Yang penting adalah teks dan cerita. Baik, yang satu lagi, yang ketiga ialah itu adalah cerpen biasa, cerpen kanak-kanak yang biasa lah. Yang saya fikir cerpen kanak-kanak yang biasa ini ramai orang tulis. Saya juga tulis. Ramai guru-guru juga yang berminat menulis cerita kanak-kanak ya. Orang dewasa, itu sebab kata-kata ya, penulis ini ada penulis yang dewasa, mereka suka menulis cerita kanak-kanak sebab mungkin kadang-kadang mereka nak, terutamanya kalangan pendidik ya, kalangan guru ataupun calon guru, mereka membina, dia nak menyediakan satu bahan bacaan untuk murid-murid dia. Jadi itu penting ya. Kalau kanak-kanak juga boleh menulis. Baik. Kita tengok lagi apa ada lagi seterusnya. Ini ialah cerita kanak-kanak tadi ya. Okey, seterusnya ialah cerita 2.0. Ini saya fikir dia sesuai untuk cerpen remaja. Remaja sekolah ataupun remaja di pusat pengajian tinggi ya. Biasanya tema dia akan lebih besar. Dia sama juga, ada juga tema kekeluargaan, tema persahabatan, perpaduan kaum, patriotik, percintaan, kekeluargaan, isu sosial ya. Jadi biasanya apabila kita sebut cerpen remaja, wataknya sudah pastilah remaja. Wataknya remaja lah kan. Dan cerpen dan dari segi bahasanya pula, biasanya bahasa yang digunakan tu bahasa yang kita sebut bahasa yang komunikatif. Maksudnya apabila pembaca membaca, mereka mudah faham. Kita tidak menggunakan bahasa yang terlalu kompleks, yang sukar difahami oleh pembaca kita. Okey. Sekarang ini kita kebanyakan remaja kita belajar di rumah dalam dunia baru ni kan. Kebanyakan remaja kita belajar di rumah. Ada yang dah kembali ke sekolah, ada yang akan kembali ke kampus tak lama lagi ya. Okey, jadi satu subjek yang saya fikir yang mungkin kita patut sensitif, yang mungkin kita tak kurang nampak ialah dari segi remaja ni, kita dikaitkan dengan tekanan remaja kan, stres. Ini subjek ini antara yang banyak sebenarnya yang melanda remaja sekarang ini. Yang bagaimana kita nak bereaksi? Bagaimana remaja bereaksi kepada pandemik COVID-19, kepada normal baharu yang dia harus jadikan satu kebiasaan, kepada kebiasaan baharu ini. Jadi saya fikir ini antara yang remaja harus fikirkanlah ya, apa tindakan dia, apakah reaksi dia terhadap
segala-gala baru yang kita alami sekarang ni ya. Okey, saya tulis di sini ya, beri makna beri makna tu maksudnya okey, kita kembali kepada tadi kita guna subjek nasi lemak tadi kan. Kita beri makna subjek nasi lemak tu ya. Nasi itu adalah simbol kepada kasih sayang. Kita semua perlukan kasih sayang, kita semua perlukan perhatian. Sambal itu simbol, ya kita boleh katakan sambal itu simbol kepada cabaran dalam hidup. Dalam cabaran ni kita ada cabaran yang pahit kan. Dalam sambal nasi lemak tu kadang-kadang nasib tak baik kita beli, dia ada pedas, terlalu masin, terlalu manis, terlalu masam. Jadi itu semua, jadi kita boleh andaikan sambal itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Dia adalah gabungan pelbagai rasa yang akan mematangkan kita. Timun pula. Timun ni boleh kita andaikan, boleh kita ibaratkan simbol ni adalah macam ubat lah kan. Ramai orang tak suka makan timun kan, sebab dia tak ada rasa kan. Tapi dia adalah penawar sebenarnya. Dalam nasi lemak pun kadang-kadang timunnya sikit aja kan. Itu pun kadang-kadang kita buang, kita tak makan. Tapi dalam kehidupan, dia ibaratnya kita perlukan penawar juga. Dia ubat. Kalau kita sakit, kita makan ubat. Jadi kita perlu ada benda itu ya. Dan telur kadang-kadang ada ayam, kadang-kadang ada sotong, sama sotong ada telur dalam, ada telur goreng, ada ayam goreng. Itu dia dalam nasi lemak dan kaitkan dengan kehidupan kita, kita boleh kaitkan dia sebagai mungkin elemen hiburan kan, elemen hiburan. Itu adalah protein ya, dalam nasi lemak itu adalah protein. Protein yang kita ambil, yang kita patut ambil dalam kadar yang sederhana. Sama juga dengan hiburan. Dia sedap. Telur ayam goreng sedap kan, sedap. Tetapi kita patut ambil dalam kadar yang sederhana. Sama juga hiburan. Kita memang perlukan hiburan, tetapi kalau kita berlebih-lebihan dalam berhibur, dia akan memudaratkan kita. Jadi ini yang saya katakan, kita beri makna kepada subjek yang kita pilih itu, kita beri makna dalam kita menulis cerpen kita ya. Bolehlah buat satu cerpen kan, ceritakan persahabatan antara remaja yang akhirnya makanan nasi lemak itu boleh menjadi penghubung kepada persahabatan yang retak. Itu contoh yang paling mudah lah ketika kita membina cerita ya. Baik, seterusnya ini cerpen umum. Cerpen umum ni sebenarnya tadi walaupun kita kata saya difahamkan yang peserta untuk bengkel ini dia ada 3 golongan, kanak-kanak, remaja dan pelajar IPT juga ya. Pelajar IPT ini sedikit tambahan yang kita katakan, boleh saja menulis cerpen-cerpen yang lebih umum. Cerpen yang umum ini maksudnya cerpen yang dewasa, temanya lebih mencabar. Boleh juga kita masih boleh gunakan tema persahabatan, tema kekeluargaan, boleh saja. Tapi dia tema yang lebih mencabar tu kadang-kadang dia dari segi cerita persahabatan tapi melibatkan agama, katakan cerita dalam kekeluargaan, tetapi dalam sebuah keluarga, contoh dalam sebuah keluarga itu, hubungan kekeluargaan itu sudah retak kerana perbezaan politik. Itu tak matang kan. Jadi bagaimana? Ini antara cerpen dengan tema yang lebih mencabar. Jadi dalam cerpen-cerpen umum ataupun cerpen-cerpen dewasa, biasanya kita akan masukkan elemen falsafah, kita masukkan pemikiran, dan bahasanya pun kadang-kadang kita akan pertingkatkan sedikit lagi lah. Ini antara cerita yang kita kata yang menarik ya. Contohnya kita kata ya, inspirasi daripada pandemik COVID-19 ini, dia telah memberikan kesan dari segi agama, dari segi aspek agama pula kita tak dapat, kalau orang Islam dia tak dapat pergi ke masjid untuk bersolat jemaah, tak dapat pergi ke kaum ibu. Contohnya tak dapat pergi ke surau, ada kelas agama untuk mengikuti kelas agama, dia telah memberikan kesan kepada kita. Sama juga penganut agama lain pun tak dapat juga pergi ke pusat ibadat masing-masing kerana kekangan
pandemik yang kita hadapi sekarang ini ya. Dari segi politik ya, dari segi politik saya fikir kita ada banyak sangat isu sekarang ini ya. Kita ada banyak sangat isu-isu politik ya, kegilaan orang-orang politik untuk berkuasa ya. Dia sangat menarik sekiranya dapat diparodikan ataupun sekiranya dapat disatirakan, yang kita membina wataknya, mungkin watak bukan manusia tetapi sebenarnya ada satu sindiran kepada politik semasa kita. Dia ada banyak cara. Itu sebabnya saya kata sebagai seorang pengarang itu, pengarang ini kita kadang-kadang apabila kita nak menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan dengan cara yang kita cara berkias. Cara berkias. Kita menggunakan kiasan kita sendiri. Contohnya satira. Cerita satira yang paling satira ni ialah lebih kepada kiasannya. Wataknya bukan watak manusia. Saya membaca ada sebuah novel satira yang saya sangat suka ya. Tajuk dia ialah Sidang Serangga. Sidang Serangga ni tulisan seorang pengarang lama ya, Allahyarham Pak Sako. Sidang Serangga ni mengisahkan sekumpulan serangga, mereka bersidang, mereka bermesyuarat bagaimana untuk mengekalkan kehidupan mereka dan ambil kesempatan daripada sikap manusia yang suka buang sampah merata-rata, yang mengabaikan kebersihan. Ia adalah satu novel satira ya. Wataknya bukan watak manusia, wataknya adalah sekumpulan serangga. Ada banyaklah serangga, ada tikus, ada lipas, ada macam-macam, mereka bersidang ya. Jadi sebenarnya dia bertujuan untuk menyampaikan sindiran kepada pihak-pihak tertentu, terutamanya manusia yang mengabaikan aspek kebersihan terutamanya ya. Jadi ini menarik ya, sebagai pengarang saya selalu cakap ya, kita buat dia kan, kita buat dia. Okey, seterusnya. Ini graf cerita ni biasanya kita kata kesan yang kita dapat apabila kita membaca sesebuah cerita lah ya. Biasanya kita akan okey, maafkan saya. Okey, graf cerita ni apabila kita membaca sesebuah cerita, biasanya kita akan terasa ya, mula-mula kita akan rasa tenang sahaja, kemudian dia akan ada konflik. Kita akan start merasa ada konflik kat sini. Dan kemudian dia akan ada aksi yang naik, dan kemudian dia ada kemuncak dia, dan kemudian dia ada aksi turun, dan kemudian penyelesaian. Dalam cerpen, kesan dia tu kadang-kadang dia mungkin tidak kalau kita baca novel ya, saya pasti kalangan penonton kita ramai yang pembaca novel. Kalau kita baca novel tu kita rasa macam kita naik roller coaster kan. Kita ada mula kita rasa tenang je, naik, lepas tu dia pusing-pusing. Kita rasa macam suspend juga kan. Dan kemudian kita turun balik. Dalam cerpen kesan itu ada, cuma dia lebih pantas. Sebabnya cerpen ini dia ringkas. Cerpen ini dari segi panjangnya tu pun tidak panjang sangat. Kalau dalam satu buku tu mungkin dalam 10 muka surat macam tu 10 muka surat. Ataupun paling banyak pun 15 muka surat. Jadi dia punya kesannya tu tidak itu terasa sangat lah kan. Tapi dia tetap ada sebenarnya. Itu sebab kita kata permulaannya tu begitu ya. Permulaannya macam mana, ramai juga yang tanya saya, bagaimana kita nak memulakan sebuah cerpen? Ya, kita boleh mulakan penulisan kita dengan macam-macam cara. Kita boleh mulakan ayat pertama kita dengan dialog. Kita boleh mulakan ayat pertama kita dengan menceritakan tentang alam. Tapi saya jarang mulakan perenggan pertama saya dengan menceritakan tentang alam. Dia berdiri di tingkap, merenung ke langit, melihat awan di langit. Saya rasa pada saya lah secara peribadi saya rasa masih kurang menarik. Jadi dia boleh memulakan cerita dengan aksi. Hatinya tertanya-tanya, apakah yang telah berlaku sekarang ini? Maksudnya kita boleh kongsi sebagai pengarang,
kita boleh kongsi kita punya tanda tanya itu dengan pembaca. Biar pembaca pun rasa tertanya-tanya sama dengan kita juga. Kan? Jadi begitulah lebih kurang ya, begitulah lebih kurang cara untuk kita menulis ya. Okey, seterusnya baik. Apa lagi? Okey. Seterusnya, ini yang akhirnya lah. Sebagai pengarang, satu perkara yang kita tak dapat elakkan ya, kita kena banyak baca. Jadi ada orang yang banyak membaca tapi tak boleh mengarang pun. Tadi saya sebut tentang bakat ya, mungkin ada bakat, mungkin bakat lah. Dan kita juga membaca ni perlu dilakukan secara berterusan. Kadang-kadang kita tak perlu, kadang-kadang ya saya faham, kadang-kadang kita tak ada masa pun untuk membaca. Bacaan kita sangat terhad ya. Kalau saya selalu fikir sekiranya kita hendak menulis cerpen, kita kena banyak membaca cerpen. Sekiranya kita hendak menulis cerita kanak-kanak contohnya, kita kena banyak membaca cerita kanak-kanak dan kita kena banyak memerhatikan telatah kanak-kanak sebab dia ada kaitan dengan kita ya. Itu sebabnya kadang-kadang tadi saya juga disebut kita cuba membaca sebagai seorang pembaca. Kerana sebagai seorang pembaca itu kita akan kita membaca sebagai seorang pembaca. Jadi bila kita membaca sebagai seorang pembaca, sejauh manakah cerita yang kita baca itu telah meyakinkan kita? Kita percaya ke tidak cerita itu? Ia sama juga. Jadi kita kena banyak membaca. Dan kita kena banyak membaca sebagai seorang pengarang juga. Bila kita membaca sebagai seorang pengarang ini, kita akan belajar dari segi teknik lah. Kita akan belajar dari segi teknik. Macam mana pengarang itu kembangkan cerita dia, macam mana pengarang itu menggabungkan peristiwa-peristiwa dia. Dia ada, katakan ada 5 peristiwa dalam satu cerpen itu ya. Jadi daripada satu peristiwa itu kita nampak dia punya cerita dia tu lancar sahaja, tidak tersekat-sekat. Bila kita baca tu kita tahu, jadi dia punya craft dia tu, kreatif dia tu, dia punya craftsmanship dia tu nampak cantik sahaja kan. Sebab kepandaian pengarang itu untuk menggabungkan cerita dia, untuk mungkin ada cara dia. Yang itu yang kita kena belajar. Banyak membaca, banyak belajar. Belajar ni sekarang ini ya, macam sekarang ni saudara-saudari para pelayar media sosial Minds menonton kami di media sosial. Ini salah satu proses belajar sebenarnya ya. Sekarang ni kita ada banyak bengkel-bengkel yang berbayar, bengkel yang percuma. Jadi dan jangan sekadar ikut bengkel sahaja tapi tak menulis. Jadi apabila kita apabila kita dah belajar, kita kena praktiskan, kita kena praktikkan ya, secara praktikal dia kena buat. Jadi sebab menulis ni dia adalah satu proses. Semakin banyak kita buat, kita akan jadi semakin pandai. Semakin banyak kita mencuba, kita akan jadi semakin pandai. Sama juga kalau kita belajar memasak kan. Kali pertama masak nasi hangit kan, terutamanya kalau masak pakai rice cooker, kalau pakai periuk elektrik tak hangit lah kot. Tak tahulah. Tapi saya kadang-kadang saya masih lagi menggunakan masak nasi gunakan api ya. Cara orang lama-lama lah, Kadang-kadang kali pertama mencuba tu lambat sikit je, lambat 2-3 minit aja. Dah berbau bau hangit. Dia dah berbau hangusnya bau nasi hangit dia dah bau perit tu dah hitam. Jadi kali kedua kita dah tahu, okey, kita dah boleh agak. Jadi begitulah seterusnya. Sama juga kita masak ke buat apa ke, kali pertama kadang tak menjadi, kita akan cuba lagi. Okey, seterusnya disiplin. Menjadi seorang pengarang ini dia ada disiplin dia. Ya, kita tidak sebagai seorang pengarang, ini jujurlah saya cakap ya, kita tidak menulis setiap hari ya. Saya tidak menulis cerpen setiap hari. Saya rasa cerpen terakhir yang saya tulis, saya dah beberapa bulan tidak menghasilkan cerpen ya. Cerpen terakhir yang saya tulis saya fikir mungkin tahun lepas kot.
Ni dah banyak bulan sekarang, dah Februari kan. Sebenarnya dah banyak bulan, dah beberapa bulan saya tidak menulis cerpen. Tapi idea saya banyak. Saya ada banyak idea sebenarnya. Tapi itu dikatakan disiplin ya. Saya ada ini tips ya kepada pengarang-pengarang baru mungkin. Saya mencari buku nota saya, tak jumpa. Okey. Tips kepada pengarang-pengarang baru terutamanya ya, sediakan satu buku nota. Saya panggil dia buku idea, buku idea. Tidak semestinya buku yang mahal, buku nota yang mahal. Kadang-kadang saya suka gunakan kertas recycle paper ya. Saya ada banyak kertas-kertas yang dah digunakan sebelah halaman lagi masih kosong. Jadi biasanya saya akan gunting dan buat jilid sendirilah pakai tali ya. Ini adalah buku, saya panggil buku idea. Apa saja idea yang saya dapat tadi ya, dia cakap mencari idea ya. Orang atas rumah saya ni sedang, saya rasa berlatih menari ke berlatih karate, semua tak tahu. Tanggapan saya lah. Jadi sediakan satu buku khas yang kita akan mencatat apa saja. Saya suka menonton televisyen. Salah satu hobi saya menonton televisyen ya. Saya menulis di hadapan, saya berkarya, saya menulis novel, menulis cerpen. Saya banyak buat kerja di hadapan televisyen. Dengan televisyen saya terpasang. Saya menaip pun dengan televisyen yang terpasang ya. Kadang-kadang tu sambil kita menaip, kita akan pandang televisyen. Jadi mungkin ada sesuatu daripada program yang kita tonton itu yang menarik perhatian kita. Kita akan dapat idea. Saya akan catatkan. Jadi dalam buku idea saya tu ada banyak idea yang belum dikembangkan menjadi satu karya. Yang belum dikembangkan sama ada menjadi cerpen, menjadi novel, belum lagi dikembangkan. Jadi sekiranya saya rasa saya nak menulis, saya akan catatkan ya. Jadi seorang pengarang ini kita tidak menulis setiap hari, tetapi barangkali kita akan mencatat setiap hari. Disiplin dan sabar. Sabar ni sangat penting untuk jadi seorang pengarang ya. Jadi kalau lepas ni adik-adik, mungkin ada kalangan adik-adik kita nak mencuba dah pastilah, saya pasti nak mencuba masuk pertandingan penulisan ya. Jadi kali pertama buat tak menjadi, sabar. Kita akan perbaiki lagi. Seterusnya, bersikap terbuka. Sebagai seorang pengarang ni, kita akan terdedah, karya kita akan terdedah kepada kritikan. Kritikan tu, kalau kita tak nak bagi orang baca, dan jangan masuk apa-apa pertandingan lah kan. Simpan saja dalam komputer kita baca seorang-seorang kan. Tak ada masalah. Okey, kalau apabila kita masuk pertandingan, apabila kita masuk apa-apa saja pertandingan, kita akan terdedah kepada sama ada kita kalah ataupun menang. Jadi kalau kalah tu jangan patah semangat. Ini kita bersikap terbuka sajalah. Kalau kalah kita terima, kalau menang pun alhamdulillah, syukur sebab menang kan, kita akan belajar sesuatu. Ini penting kita kena ada penting ya untuk seorang pengarang ada sikap, ada attitude. Begitu ya. Seterusnya merendah diri. Sama juga kerana kita akan terdedah kepada banyak sangat perhatian orang. Orang akan baca karya kita. Kadang-kadang ada orang sebab kita belajar. Sebab menulis ni ada satu proses belajar sebenarnya ya. Kita semakin banyak kita menulis, kita akan semakin banyak belajar. Dia akan menjadikan kita lebih, kita akan belajar sesuatu benda baru. Saya sendiri walaupun sudah hampir 30 tahun saya berkarya, saya menulis, tapi saya masih rasa ada benda lagi saya kena belajar, ada benda lagi yang saya kena cuba, ada lagi teknik yang saya tak cuba lagi, nak kena tulis ni. Ada lagi kategori ataupun genre penulisan yang saya tak cuba lagi. Jadi kita tak cuba. Sebenarnya berprinsip lah. Ini memanglah sebagai seorang pengarang tu kena ada prinsip lah ya, kena ada prinsip. Ini semua orang saya fikir ada benda ni ya. Okey, manfaatnya. Dari segi keuangan, dah pasti. Saya pengarang sepenuh masa. Tapi saya juga ada buat kerja-kerja editing, jurulatih untuk penulisan seperti sekarang ni ya. Sebenarnya dari segi keuangan dia saya memang bergantung kepada
dari segi penulisan ya. Royalty, kita hantar karya kita ke majalah contohnya, paling senang hantar ke majalah atau surat khabar, kita akan dibayar sejumlah wang. Kalau hantar ke surat khabar kadang RM200, RM300, ke majalah mungkin banyak sikit, ada yang majalah yang sampai RM500 untuk satu cerpen ya. Bergantung kepada majalah lah. Kemudian kepuasan jiwa. Mengarang selalunya dijadikan sebagai cara untuk kita melepaskan perasaan, kan? Jadi yang ini biasanya kita akan menulis apa saja. Kita puas apabila orang baca mungkin, dan dari segi kita sendiri secara peribadi pun kita akan rasa seronok. Okey, manfaatkan bakat. Tadi saya kata percayalah ya bahawa kalau apabila kita menulis kita memanfaatkan bakat kita. Mungkin ada dalam kalangan saudara-saudari yang ada bakat dalam melukis. Ya, anda akan terus melukis kan? Jadi kita pun melukislah kerana kita nak manfaatkan bakat. Jadi mungkin dalam kalangan saudara-saudari juga yang baru nak tengok saya ni boleh menulis ke tak boleh menulis ya. Jadi dia penting. Kita rasa kita ada bakat, kita kena ada minat yang sangat-sangat mendalam ya. Jadi seterusnya untuk tujuan pendidikan, memanglah ya kalau terutamanya kalau calon guru terutamanya ya, mungkin ada kalangan para pelajar IPT kita yang lepas ni akan menjadi seorang pendidik, dia menulis itu adalah untuk tujuan pendidikan ya. Dan seterusnya saya orang Islam, jadi saya sangat percaya bahawa apa yang saya tulis itu apakah kesan yang akan dibaca oleh pembaca saya itu akan memberikan kesan juga kepada saya selepas saya mati. Saya sangat percaya kepada aspek itu. Jadi kita akan berakhir pada pukul 4 ya. Jadi saya difahamkan ada soalan ya. Kita ada soalan-soalan, saya akan menjawab soalan. Jadi setakat ini sahaja, saya fikir setakat ini sahaja dahulu untuk pembentangan saya. Sekiranya ada soalan, sekiranya ada soalan, kita akan jawab selepas ini. Okey. Jelas ya? Terima kasih Puan Selina. Amat baiklah untuk yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Ya, saya harap sangat bermanfaat untuk mereka dan mereka mendapat tips ya untuk kita lah. Memang. Jadi sementara kita tunggu kalau ada soalan, saya nak mungkin lanjutkan sedikitlah tentang pertandingan ini. Ini adalah kali pertama kita ada dua bahagian. Dulu semua dalam bahasa Inggeris saja. You write and you illustrate. Jadi kali ini kita jemput Puan Selina kerana kita akan mula tahun ini dalam bahasa Malaysia juga. Jadi saya nak terangkan kepada yang berminat. Jadi itulah kali ini kita buka kepada semua cikgu termasuk dewasa supaya boleh beritahulah pelajar-pelajar yang lain supaya bolehlah ambil bahagian dalam pertandingan ini. Jadi saya memang ajaklah semua viewer sekarang dah dalam Facebook Minds. Di sana memang ada lagi banyak lagi maklumat tentang bagaimana mendaftar, bagaimana nema peraturan. Tadi Puan Selina pun cakap cerpen biasanya antara perkataan 500 hingga 5,000. Jadi untuk Minds ini kita pertandingan kita hadkan kepada 1,000 saja. 1,000 perkataan. Dan juga selain dari itu mesti juga melukis. Jadi saya pun dah tadi terangkan bahawa dalam pertandingan ini kita ada dua bermaksud dua, menulis dan menulis cerita dan melukis. Jadi melukis pun ada banyak cara, ada yang gunakan app lah, ada yang pakai watercolor lah, crayon lah, terpulang kepada peserta. Sebab kita ada peserta dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Jadi memang adalah juga ada yang tanya, mintalah Minds boleh tak buka kepada dewasa, kepada yang special needs.
Jadi memang kita ada dalam rancangan, ada dalam rancangan. We will plan. Sepertinya tahun ini kita dah mula bahasa Melayu. Sebab dalam iText yang itu bahagian kita mereka cipta, itu international. 20 negara dari Arab, dari USA, Australia, Korea. Jadi itu semua dalam bahasa Inggeris. Termasuk pelajar kita. Jadi kerana dalam pertandingan World Championship Asian, kita bertandingan dengan pemuda-pemuda, pelajar-pelajar dari seluruh dunia, bukan saja Malaysia. Dan juga dalam pertandingan peringkat antarabangsa di Geneva ke USA ke Korea mana-mana, terpaksa nak guna bahasa Inggeris. Tetapi untuk ACE, ini adalah terhad kepada Malaysia sahaja. Jadi kita mula dengan bahasa Inggeris, tapi tahun ini kita mula dalam bahasa Malaysia juga. Jadi peraturannya, yes Puan Salina. Ya, tapi doktor, ada satu lagi cara kalau kita nak membawa karya kita ke peringkat antarabangsa, kita terjemahkan pula. Satu lagi pertandingan, kita terjemahkan karya-karya pemenang itu memang. Untuk kita bawa pula ke peringkat antarabangsa. Buat satu pertandingan lah. Betul, itu memang satu cara yang amat baik. Cuma sekarang kita terhad kepada Malaysia dulu sebab kita bangga dengan kita punya flora, fauna, kita budaya, kita punya bendera, macam-macam. Memanglah pada masa akan datang, bila kita berjaya, lebih berani sikit, kita akan conquer lah seluruh dunia. We are now still a baby, cuma 6 tahun. Jadi Azman pun dengar sana. Azman dengar tak? Ya, betul. Kita punya plan memang ada, plan selalu ada. Hanya sekarang dalam masa COVID ini pun kita susah sikit, jadi tak apa. We will not give up lah sebab main dah lama, main dah lebih 30 lebih tahun. Tan Sri Agustin Ong is a founder president sampai hari ini, Tan Sri pun presiden. Jadi Tan Sri memang amat berminat dan kita semua sokonglah sebab kita percaya. Saya sendiri pun mengajar kreativiti. Ada menulis buku tentang kreativiti dan reka cipta. Jadi memang ini satu tajuk saya amat berminat. Jadi Azman, kita pun ada beberapa minit lagi. Kalau ada soalan kita boleh tanya, Puan Salina akan jawablah. Okey, mungkin ada satu soalan Yes, mungkin sebagai penulis Puan Salina tahu berkenaan writer's block kan? Kadang-kadang penulis ni dia akan ada masalah writer's block lah ataupun dalam segi bahasa yang mudah penulis tu tak ada idea untuk meneruskan penulisan dia. Betul. So, ada sebarang tips tak untuk kita atasi masalah writer's block ni daripada berlaku? Pengalaman saya writer's block sangat selalu sebenarnya, sangat selalu. Saya fikir doktor pun biasa kot sebab doktor juga seorang penulis kan. Writer's block ni satu perkara yang sangat biasa kepada seorang pengarang Tetapi saya selalu fikir juga betul ke saya ni dilanda writer's block ataupun kerana perhatian saya mungkin terganggu oleh sebab-sebab yang lain. Ataupun mungkin dahulu saya bekerja kan, jadi mungkin perhatian saya tu agak terganggu oleh tugas-tugas yang lain. Apa yang saya selalu buat ialah bila ada writer's block ni kadang-kadang kerana motivasi kita menurun sebenarnya jadi apa yang yang selalu saya lakukan ialah saya akan meningkatkan lagi motivasi saya. Biasanya saya akan meningkatkan motivasi saya dengan membaca karya kawan-kawan saya. Saya ada circle lingkungan sahabat-sahabat yang memang sama-sama menulis. Jadi kami selalu memberi semangat kepada satu sama lain lah. Jadi terutamanya kalau zaman sekarang ni kita ada grup WhatsApp kan, mudahlah. Kalau dahulu kami jarang berjumpa, kalau dapat berjumpa mungkin sebulan sekali kita akan berjumpa kawan-kawan, kita akan berbincang. Kita tidak bergosip lah, kita akan berbincang macam mana dan kadang-kadang daripada perbincangan itu dia dapat memberikan kita idea dan biasanya kalau saya akan balik rumah saya akan jadi bersemangat untuk menulis ataupun kadang-kadang saya suka hadiri macam majlis bicara buku katakan sekarang ni dalam Facebook banyak kan acara-acara berkaitan buku
kan. Sebab sekarang ni kita tak boleh keluar contohnya kan, tak boleh keluar. Jadi ada banyak acara-acara berkaitan dengan bicara buku yang diadakan secara dalam talian. Jadi saya akan ikuti perbincangan itu dan biasanya selepas saya habis mengikuti itu akan ada sesuatu yang akan mengganggu minda saya, yang akan mengajak saya untuk menulis. Saya rasa itu antara cara lah ya. Antara cara yang saya lakukan untuk mengatasi masalah writer's block inilah. Itulah lebih kurang. Boleh cubalah, boleh cuba. Banyakkan baca karya, banyakkan membaca kadang-kadang cuma kadang-kadang mungkin kita perlu berehat kot. Kita terlalu letih sebenarnya. Writer's block ni kadang-kadang kerana kita terlampau letih ataupun seperingkat dahulu saya pernah mengalami writer's block kerana saya rasa saya menulis benda yang sama setiap hari. Jadi saya akan berhenti dahulu. Berhenti tu maksudnya berhenti beberapa hari ke. Jangan berhenti terlalu lama. Nanti kita akan berhenti terus. Jadi agak-agaklah sebab kita sebagai individu, kita sendiri yang faham diri kita macam mana. Saya selalu percaya begitu. Kita faham diri kita macam mana, kita faham apakah yang dapat memotivasikan kita semula. Jadi kita cari kat situ. Apakah perkara yang akan memotivasikan kita. Mungkin kita buka balik catatan kita, pesanan guru kita. Kalau mungkin ada yang pernah berguru dengan Salinah Ibrahim, ingat balik apa yang Salinah Ibrahim pernah sampaikan dahulu ya. Jadi lebih kurang begitulah. Okey. Okey. Bagus. Amat baik. Memang betul apa yang Puan Serena katakan tadi. Kita manusia biasa kan. Jadi kadang-kadang dia tak ada ilham. Jadi kita kenalah duduk, kita sebagai pengajar pun sama juga semua untuk membuat sesuatu kita mesti ada motivasi ya. Dan bukanlah 24 hours kita tunggu kepada sesuatu sahaja. Kita kena rehatlah, bersihkan sedikit no? Jadi itu memang satu tip yang amat baiklah. Jadi saya pun hendak ulang sedikit lagi tentang kita punya pertandingan. Penutup hari ini ialah Mac. Jadi kita masih ada lagi. Jadi kita harap yang dengar hari sekarang cuba beritahu kawan-kawan semua kita ada pertandingan ini ya. Memang pentinglah untuk kita memberitahu bahawa ini adalah satu pertandingan yang akan menunjukkan kita punya kreativiti ya. Dan kita memang adil lah, ada berapa peringkat, 2 bahagian sekolah pelajar. Jadi saya hendak ulang sekiranya ada yang pagi tadi belum masuk kita punya view bahawa tahun ini itulah dia punya cadangan. Sila masuk Facebook, beritahu kawan-kawan semua ACE memang semua ada di sana. The rules and regulations semua ada. Berapa panjang dia cerita. Yang penting sekali saya hendak ulang ialah seperti dikatakan tadi, dalam kita ini mesti ada tema. Jadi tema untuk tahun ini ialah menghadapi dunia baru. Ini adalah dunia baru. Jadi cerita tema ni mesti tentang bagaimana atau apa-apa cerita asalkan ada kaitan dengan menghadapi dunia baru. Dan lukisan itu juga mesti ada kait dengan cerita. Lukisan berkomplement cerita. Mesti sama-sama jalan. Jangan cerita lain, lukisan lain. Jadi complement. So I think itulah kita punya yang sangat penting kita nak beritahu. So kepada semua yang menonton sekarang, we thank you very much. Nak ulang lagi on Friday pukul 10 I think pun ada satu lagi, itu adalah story writing. Itulah dalam bahasa Inggeris kerana kita akan tunjuklah beri pengalaman dari seorang penulis yang memang pakar macam Puan Salina, bagilah sedikit tips sedikit, terangkan bagaimana kita boleh menulis cerpen, write a story, you know. Jadi pagi tadi pun kita ada Dr. Simon pun menerangkan bagaimana membuat ilustrasi. Apa-apa jenis ilustrasi, pakai warna ke, tak warna ke, lukis macam ini ke. Jadi Azman, if there are any more question or whatever, can we close? I think it is almost time also. Tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Jadi Puan Salina, terima kasih. Saya juga harap Puan Salina akan beritahulah hebah-hebah kepada siapa yang ingin bertulis. Ini ada competition, no? Your winning competition kita akan tunjuk exhibit in
exhibition, and we Ya. also put online, you know. Saya akan nanti saya akan war-warkan kepada para Ya, terima pelajar kasih. saya, bekas Terima kasih. peserta bengkel saya lah. Memang. Dan InsyaAllah. ingin apa maklumat lagi, tanyalah Azman. Azman is the full-time staff at Minds. Saya cuma seorang sukarelawan. Suka berela. Okay, Azman, back to you. Suka dan rela ya. Ya. Okey Puan Salina, terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini menceritakan sedikit sebanyak tentang penulisan cerpen dan membina cerita. So kepada semua penonton, terima kasih kerana turut serta bersama kami selama hampir 2 jam ni. So jangan lupa kita ada temu janji yang seterusnya pada hari Jumaat untuk English. So itu sahaja rasanya daripada pihak kami. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi hari Jumaat. Okey, terima kasih. Terima Okay, kasih thank you. kembali. Goodbye, Terima kasih. Puan Salina. Goodbye, Azman.